Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat ke? Sihat. Dah makan ke semua? Belum. Makan apa tu? Nasi ayam. Nasi ayam. Sedapnya cikgu pun tak makan nasi ayam. Makcik kantin punya sedap. Tak apa, awak sekolah sini lama lagi, hari-hari boleh makan. Okey, cikgu. Okey. Sebelum saya memulakan tajuk kita pada hari ini, saya nak tanya, awak ingat lagi tak pasal imbangan duga, penyata kedudukan kewangan yang awak belajar pada kelas-kelas lepas? Ingat juga. Ingat. Sebab apa yang kita akan belajar hari ini sangat related dengan apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Okey. Awak tengok gambar ni dan awak cuba bayangkan diri awak sebagai seorang pemilik kedai. Apakah yang dimaksudkan dengan gambar ini? Yang awak boleh interpret lah gambar ini sebagai pemilik kedai. Kita nak kena kira berapa banyak inventory yang ada kat kedai tu. Betul, tapi saya nak satu perkataan je. Inventory. Betul, senang. Betul, inventory. So, hari ini kita akan belajar pasal inventory je. Cuma kita nak relatekan dengan tajuk yang sebelum-sebelum ni. Okay, slide seterusnya. Okay, ini tajuk kita 6.2, hubungan antara imbangan duga, inventory akhir dan penyata kewangan. Okay, ini objektif pembelajaran. Apa yang kita akan capai hari ini melalui pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, menerangkan maksud inventory, sistem inventory berkala, sistem inventory berterusan. Yang kedua, menyediakan kad inventory dan mengira inventory akhir. Yang ketiga, menentukan inventory akhir. Yang keempat, merekodkan inventory akhir dalam jurnal am dan ledger. Dan yang kelima, menerangkan hubungan imbangan duga dengan inventory akhir, sistem inventory berkala dalam penyediaan pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Okey, saya rasa memang awak tak nampak ni sebenarnya kan apa yang saya nak ajar hari ni. Tak apa, sebab ini baru permulaan. Ini apa yang saya nak capai dan awak nak capai. So, mungkin akhir kelas ni saya harap objektif ni akan tercapai. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Okey, apa itu inventory? Inventory itu merujuk kepada barang niaga yang dimiliki. Dimiliki oleh siapa tu inventory? Pemilik. Pemilik apa? Pemilik peniaga. Peniaga ataupun pemilik perniagaan. Untuk dijual semula, dia nak jual kepada siapa tu? Beli. Betul, pembeli atau pengguna. Dan merupakan aset semasa bagi sesebuah perniagaan. Kenapa dikata inventory ni aset semasa? Ada orang ingat tak? Sebab dia macam inventory kan. Kalau aset bukan semasa tu macam tahan lama. Kalau inventory ni dia macam tak tahan lama. Mungkin gitu Betul. kan. Dia macam kalau kita nak guna akaun ni, ayat akaun sikit lah. Kita guna tahap kecairan dia tinggi. Tahap kecairan boleh ditukarkan kepada wang ringgit dengan mudah. Okey, bila kita beli barang, kita bayar dengan wang ringgit. So macam tu lah konsep dia. Okey, ini sistem inventory. Sistem inventory ni ada dua je. Satu sistem inventory berkala dan satu lagi sistem inventory berterusan. Sistem inventory berkala ni dia peniaga tidak menyimpan rekod inventory keluar masuk. Lepas tu inventory ditentukan pada akhir suatu tempoh perakaunan. Contoh kalau tempoh perakaunan dia dalam masa setahun, so awal Januari sampai 31 Disember, 31 Disember tu lah baru dia kira inventory dia berapa dalam kedai tu kan. Pengiraan inventory adalah secara manual. Manual tu mungkin dia kira satu-satu ataupun dia guna kad kan, kita catat satu-satu. Yang kedua ialah sistem inventory berterusan. Peniaga dapat mengesan keluar masuk inventory. Yang ni tak apa, nanti saya explain lepas ni. Yang kedua, rekod inventory akan mempamerkan kuantiti, kos seunit, jumlah kos belian dan kos jualan inventory serta baki akhir inventory. Dan yang ketiga, nilai dan kuantiti sentiasa dikemaskini. Okey, saya nak tanya awak lah sebelum saya explain dengan lebih detail. Apa yang awak rasa berkala dan berterusan ni? Macam
biasanya berkala ni orang boleh nampak dekat mana? Berterusan ni boleh nampak kat mana? Penggunaan dia tu. Berterusan kedai runcit. Cuba lagi. Berkala kedai runcit. berkala kedai Kalau runcit. berterusan tu macam Macam supermarket. yang supermarket yang besar. Okay, kenapa awak fikir macam tu? Sebab kalau Sebab kalau macam kedai runcit ni, dia macam tak sistematik sangat dia punya Okey. rekod dia tu. Kalau macam berterusan kat supermarket, selalunya dia detail, dia catat apa inventory tu keluar masuk. Okay, bagus Sakinah. Sakinah macam ada pengalaman ya. Dia mengira-ngira. Wah. Ayah saya ada kedai runcit cikgu. Oh, bagus. Nanti cikgu pergi ke dalam Encik Sakinah. Okey. Bagus support. Datang. Betul. Betul. Sistem inventory berkala ni biasa digunakan untuk kedai runcit. Sebab apa? Dia kecil-kecilan. So senanglah nak kira secara manual, tak ada masalah kan. Tapi sistem inventory berterusan ni biasanya untuk pasar raya, kedai-kedai besar, macam tu lah, kilang ke kan. Sebab benda banyak, takkan nak kira satu-satu, memakan masa. betul. So just guna apa, biasa kalau kita beli barang, kita pergi kat cashier, kita scan kan, ada QR code, barcode dia kat tu, kita tik scan. gitu. So dia automatic masuk dalam sistem inventory. Okay, seterusnya. Okey, ini dalam akaun perdagangan dan untung rugi, inventory akhir perlu dinilai untuk menghitung nilai kos jualan dan seterusnya nilai untung kasar. Okey, kat sini cikgu nak tunjukkan kat mana tempat inventory akhir tu diletakkan. Inventory akhir ni diletak dekat dalam akaun perdagangan dan untung rugi, bawah kos jualan di bahagian ni. Kan kos barang untuk dijual, kita kena tolak inventory akhir. Okey, kita kena tolak inventory akhir. Itu nilai contoh lah tu kan. Kalau awak nanti dalam exam ke dalam latihan ke nilai-nilai, awak masukkan apa yang awak dapat tu. Okey cikgu. Okey. Okey, ini penilaian inventory akhir. Penilaian inventory akhir ni untuk memudahkan urusan penilaian inventory. Peniaga yang menggunakan sistem inventory berkala perlu menyediakan kad inventory. Okey, macam yang cikgu cakap tadi. Biasanya kedai runcit ni kan, kedai runcit lah yang guna sistem inventory berkala ni, ataupun kedai kecil-kecilan. Kita macam nak tahu stok ada berapa, takkanlah tak kira. So kita macam, ataupun nak kira satu-satu barang kan, mesti letih. So kita nak ada inisiatif walaupun manual, tapi kita guna kad inventory. Kad inventory ni untuk memudahkan kita lah pergerakan keluar masuk walaupun secara manual kan. Okey, kat sini ada bil, tarikh, dokumen, nombor dokumen. Masuk tu aliran masuk inventory ke dalam kedai kita, keluar aliran keluar inventory daripada kedai kita, dan juga baki yang tinggal, stok yang tinggal. Okey. Okey, saya nak bagi macam awak nampak lah apa yang sebenarnya saya nak ajar. Untuk tajuk kita pada hari ini. So saya akan saya dah sediakan latihan. Saya nak seorang tolong baca. Siapa yang nak baca? Saya. Boleh. Okey, bangun Rusna. Bagus Rusna. Okey, urus niaga berikut diambil daripada perniagaan Puan Hanis yang menjalankan perniagaan kedai perabot di Pasir Kudang. Puan Hanis ingin menghitung inventory akhirnya. Berikut merupakan senarai harga inventory pada 1 Januari dan urus niaga yang terlibat dalam inventory ditunjukkan melalui dokumen-dokumen di bawah. Diberi harga pasaran untuk rak pameran ialah RM600 per unit dan harga pasaran untuk kerusi ialah RM50 per unit. Lepas tu dia suruh sediakan kad inventory dan buat penilaian akhir pada 31 Januari 2016. Okey, terima kasih Husna. Okey, sekarang ni saya akan edarkan latihan ni supaya senang. Awak nampak kan kita nak buat latihan apa? Okey cikgu. Okey cikgu. Nah, Okey. Terima kasih. Okey, semua dah dapat ke? Dah. Okey, semua dah dapat. Untuk yang pertama sekali, okey, ini dokumen-dokumen dalam soalan tu lah. Yang pertama ni invoice. Okey, invoice. Kita nak start dengan okey, macam ni lah. Saya tak nak lah kalau awak buat sendiri kan nampak macam tak nampak je kan. So saya akan ajar dulu untuk rak pameran dan seterusnya kerusi kita akan buat sama-sama. Boleh ke? boleh. Okey.
Okay, kita tengok invoice yang pertama. Invoice yang pertama ni kedai perabot Hanis kepada butik Mira. Awak rasa dia jual ke dia beli? Jual. Jual. Dia jual. Mira, okay, dia jual apa? Rak pameran. Harga? 450. Unit? 3. Okay, jumlah dia? 1350. Okay, 1350. Okay, dalam ni, okay, ni cikgu dah sediakan ni. Awak ada awak dah nampak. Sekejap. Tak apa, nanti boleh Tak boleh kan? Okay. Awak boleh nampak ke yang cikgu tampal dekat whiteboard ni? Nampak. Boleh. Okay. Tadi awak kata dia jual. Dia jual rak pameran. Awak rasa kalau jual ni dia masuk ke keluar? Jual keluar. Okay, so kita masuk, kita kalau keluar kita usik bahagian keluar je. Awak jangan usik bahagian lain. Kecuali baki nanti memang akan kira, memang akan guna. Okay, so keluar berapa? Berapa unit kuantiti? 3. Okay, keluar 3. Harga dia berapa? 450. Ni cikgu silap. 450. Amount jumlah dia 1350. 1350. Okey, cikgu nak tunjuklah cara nak kira baki dia. Disebabkan dia keluar, awak rasa daripada inventory yang ada dalam kedai tu kena tolak dengan 3 ni pun ataupun tambah dengan 3. Tolak. So 30 tolak dengan 3? 27. Okey, 27. So kita tulis sini kuantiti dia 27. Baki dia Cikgu, baki. cikgu. 27 tu kiranya 30 tu tolak dengan 3. Jadi dia catat dari situ 27 lah. ya, baki. Okey. Kita nak tahu baki dia. Okey, cikgu silap tadi. Patutnya harga. Okey, harga dia sama, 450. Cikgu lupa dah cakap yang atas ni memang dah ada dalam soalan. So kita anggap dia ambil daripada tempoh perekonomian sebelumnya lah, dia bawa ke sini. Stok inventory-nya. Okey, lepas tu kita nak tahu ni nilai amount ni berapa? Kita nak kira 12,150. Macam mana nak kira? 27 kan cikgu? Betul tak Syakina, tapi awak nak lagi senang, awak ambil ni, tolak je dengan amount ni. So dapat berapa tadi? 12,150. 150. Okey, ini yang awak akan dapat. So bawah ni jumlah, awak ambil yang terakhir sekali, kolom yang terakhir sekali 27 450 dengan 12150. Okey, dalam untuk perabot rak pameran ni, inilah baki stok ataupun inventory kedai yang kita ada. Kita masih ada 27, harga sama 450 dan amount yang tinggal 12,150. Okey, seterusnya untuk kerusi. Okey, untuk kerusi ni kita nak buat sama-sama lah kan. Okey, mula-mula awak baca sini invoice kedai perabot Titi kepada kedai perabot Hanis. Dia jual ke dia beli? Dia beli. Betul, dia beli. Dia beli apa tu? Kerusi. Kerusi berapa unit? 20. 20 unit. Okey, ini nak bahagian masuk ke bahagian keluar? Masuk. Okey, kita tulis satu. Dokumen dia kita tulis invoice. Kuantiti masuk 20. Harga dia 55. harga 55. Amount dia berapa? 1,100. Okey, lepas tu ni kita kena kira baki ni. Setiap kali ada yang masuk ke keluar ke, terus kira baki. Jangan nak tunggu awak total semua baru kira baki. Tak boleh macam tu. Okey, so ini kuantiti dia 10 yang sedia ada. Ini masuk 20. So baki dia 30. 30. Okey, harga sama 55. Amount dia 1650. betul. Macam mana tu Yami ni dapat? Kuantiti darab dengan harga iaitu 30 darab dengan RM55. Okey, betul. Ataupun 550 tambah dengan 110. Okey. Yang kedua, nota kredit. Kedai perabot Titi kepada kedai perabot Hanis, kerusi dipulangkan kerana rosak. Okey, tadi dia beli 30, lepas tu dia pulangkan balik sebab ada yang rosak.
Awak rasa ni keluar ke masuk? Keluar. Keluar. Keluar sebanyak 5. Okey, tulis 5 kat sini. 5. Harga 55. Amount dia 275. Okey, baki. Okey, ni keluar. So baki dia macam mana, nak tolak ke tambah? Tolak. So 30 tolak 5 25. 25. Harga sama 55. Amount dia berapa? 1375. Okey, betul. 1375. Saya rasa awak dah nampak dah kan flow dia macam mana? Nampak. Okey, nak Nampak. kira. Okey, seterusnya memo. Pengurus telah mengambil sebuah kerusi bernilai RM55 untuk kegunaan sendiri. Masuk ke keluar ni? Keluar. Betul, keluar. Dia ambil. Dia keluar berapa? Satu. Satu. Dia keluar 55. Sini pun 55. Kuantiti dia 24. Harga sama. Amount 1320. Okey. Ingat jumlah dia ambil yang mana? Yang akhir. Betul, yang akhir sekali. Kotak yang terakhir. Kotak yang terakhir ni 24, 55 dan 1320. Okey. Setakat ni awak faham macam mana? Faham. Terus. Untuk yang okey, seterusnya. Ini awak dah kira. Sekarang ni kita nak kira penilaian inventory akhir. Ni baru kat inventory. Kita nak kira penilaian inventory akhir. Maksudnya jumlah inventory yang ada dalam kita punya kedai lah kan. Kita punya gudang ke apa ke. Okey. Mula-mula kita kena penilaian inventory akhir. Saya ingat pula. Okay, awak nampak ke yang saya tulis ni? Nampak. Nampak. Okay, sekarang ni kita nak jenis barang. Jenis barang ada berapa tu sekarang? 2. Okay, ada 2. Apa tu? Rak pameran Pameran. kerusi. Okay, rak pameran dengan kerusi. Dengan kerusi. Okay, kuantiti. Kuantiti berapa tadi rak pameran tinggal? 27. Okay, untuk kerusi? 24. 24. Harga kos unit berapa? Ni yang ni lah 450. Yang ni 55. Okey, harga pasaran kat soalan tadi. Okey, harga pasaran dia berapa tu? Dia ada cakap dekat soalan. 600. Okey, 600 untuk Rak pameran. rak pameran. Kerusi Kerusi 50. 50. Okey, untuk jumlah dia ni, awak rasa jumlah dia ni kuantiti darab dengan apa? Dengan harga kos ataupun harga pasaran? Harga pasaran. Okey, nampaknya tak apa, saya akan explain. Okey, untuk benda macam ni, kita kena tengok harga mana yang paling rendah. Harga mana? Okey, di antara rak pameran ni, harga kos dengan harga pasaran mana yang lagi rendah? Harga kos. So, kita bulat ke sini. Lepas tu kerusi, harga pasaran kan harga Harga ni? pasaran. Harga pasaran. Okey, so ni darab dengan ni. Yang ini darab dengan ni. Dapatlah jawapan
12,150. Yang ni 1,200. Oh, kolom jumlah saya lupa tambah. Jumlah sini, jumlah dia tambah je lah 2 ni, dapat 1,3,350. Okey, inilah penilaian inventory akhir kita. Ini jawapannya. Okey, ini jawapan dia. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada journal. Kita nak beralih kepada journal am. Journal am, awak rasa okey, inventory. Inventory ni duduk bahagian mana? Aset ke, belanja ke, Aset. Aset. So penambahan inventory akan jadi debit ke kredit? Debit. So kita debitkan inventory akhir. Berapa? 1,3,350. 1,3,350. Okey, kredit. Berapa bulan? Tak tahu. Kredit pelakon. Bukan, kredit dia akaun perdagangan. Sebab tadi cikgu dah tunjuk dia inventory akhir ni ada dalam akaun perdagangan. So, akaun perdagangan bahagian kredit. Satu, tiga, 5,0. Okey, seterusnya step yang terakhir lah ni. Yang terakhir ialah kita kena buka akaun inventory. Akaun inventory. Okey, akaun inventory. Ni daripada journal am ni. Sini nak tak apa nama akaun dia? Akaun perdagangan sini. Berapa? 1,3,550. Okey, lepas tu sini sebelah kredit. Inventory akhir. Inventory akhir. Bukan inventory akhir. Sebab ni dah akaun inventory. Oh. So kita kena total je dia. Total 1,3,350. Lepas tu ni baki ni kita bawa ke sini. Jadi baki HB. baki HB. HB 1,3,350. Okey, semua rasa macam nampak ke? Nampak nak buat macam mana? Nampak. Flow dia macam mana? Okey. Dia tak apa, nanti di akhir kelas saya akan bagi latihan untuk saya pastikan betul ke awak ni betul-betul faham ke, buat-buat faham ke. Okey. Boleh cikgu. Okey, seterusnya inilah yang kita nanti-nantikan. Tajuk saya kat tadi hubungan. So ni hubungan imbangan duga dan inventory akhir dalam penyata kewangan. Okey, seperti yang kita tahu, imbangan duga ni dia tak ada inventory akhir, tapi dia memberi kesan kepada penyata kewangan. So inventory akhir, kalau inventory akhir kita tinggi, so kos jualan akan jadi rendah dan untung kasar akan jadi tinggi. Bila inventory akhir kita rendah, kos jualan kita tinggi dan untung kasar kita rendah. Okey, cikgu akan tunjuk contoh Okey, yang ini bila inventory akhir kita rendah. Awak tengok sini, inventory akhir ni 16375. Dia automatik untung kasar ni akan jadi Tinggi. rendah. Rendah. Rendah weh. Lebih tadi. Rendah. Weh, kalau nak buat balik ni kat part ni. Betul, Tadi betul, nak betul. Tadi. gerakkan. Boleh je. Sebab dia pun nak ke sini. Tadi. Ika nak start dari mana? Tak apa. Okay, dia start dari sini. Okey. Okey. Ni contoh inventory akhir rendah. Awak tengok sini inventory dia 16375. Sekejap, sebelum tu untuk buat perbandingan lah. Selepas. Yang ni 25375. So ni inventory tinggi. Okey, ni bila inventory rendah, untung kasar dia pun rendah. Okey, slide tadi bila inventory dia tinggi 25,000, untung kasar dia pun
tinggi. Dapat 24,000. Macam tu lah. Macam mana dia boleh Macam tu lah related. hubungan dia cikgu. Betul. Macam tu lah hubungannya. Okey. Nampak dah cikgu. Nampak? Nampak. Betul ke awak ni nampak? Nampak. Okey, saya rasa setakat ni itu je lah untuk kelas saya hari ini. Dan untuk kesimpulan tak payah cakap sebenarnya. Kesimpulan. Sekejap. Sekejap sekali. Okey, itu saja kelas saya untuk hari ini. Apa yang kita akan belajar pada hari ini. Awak rasa objektif yang cikgu nyatakan pada awal-awal pembelajaran tadi tercapai tak? Capai. Okey, kita nak tengok tercapai ke tidak. Kita akan bagi latihan minda 6.2. Nanti balik awak tolong buat. Sebelum tu saya nak cakap yang memang kita hidup ni biasalah ada related kan. So nanti saya nak cakap bila awak besar nanti awak nak jadi usahawan ke, awak ada kedai ke apa ke, awak akan pastikan benda ni lah awak akan praktikkan. Awak kena rekod inventory awak macam tu supaya macam senanglah memudahkan urusan awak juga nanti kan. Okey, so itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada kelas seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Aku Lama juga.